Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak terangkan apa yang saya dah belajar pada week ke-10 berkaitan yang units dan option dan pelbagai lagi. Pertama sekali kita pergi kepada units. Kita boleh tekan kat keyboard units. Unit. Yang ni. Ataupun kita boleh pergi kat atas ni, drawing utilities, kita pergi kepada units pun sama. Unit ni dia ada dua, ada banyak lah. Pertama kita pergi kepada length ni. Bahagian tab ni ada macam-macam lah, architecture, document, engineering, macam-macam lagi, bergantung kepada apa yang customer nak. Customer nak design macam mana dia nak. Macam saya nak design, saya nak design macam bahagian type architecture, ataupun saya nak dalam bentuk engineering, bergantung pada customer. Ni precision ni ikut kepada customer, dia nak macam mana, dia nak besar ke kecil ke. Lepas tu kita pergi pada insertion scale. Kalau customer dia nak, saya nak nombor yang tu, jarak dia tu semua saya nak dalam sentimeter, saya nak dalam kaki feet, saya nak dalam miles, macam-macam. Selalu saya pakai inci. Ikutlah, kalau customer nak inci, kita pakai inci. Seterusnya kita pergi kepada angle. Angle ni pun sama, dia bergantung pada apa yang customer nak. Macam type dia nak macam mana, dia nak grads ke, radians ke, macam ikutlah, bergantung pada customer nak apa, macam-macam dia pilih. Contohnya position ni pun sama, dia nak dia nak macam banyak-banyak kan. Dia nak satu ni pun tak apa, dia nak nombor 2 pun tak apa, ikut bergantung pada customer dia nak berapa titik perpuluhan. Seterusnya kita pergi kepada clockwise. Apa function clockwise ni? Kita tengok, kita tak tekan clockwise ni mengikut arah jam. Maknanya sekarang ni pusingan atau angle ni berlawan jam lah. Kita tengok apa dia punya beza dia. Kalau lawan jam ni north, utara kan, 90 darjah, west 180 darjah, south 270 darjah. Kalau kita tekan clockwise ni kan, direction dia akan berubah. Utara north jadi 270 darjah, west 180 darjah, dan south 90 darjah. Itu function dia, bergantung pada customer dia nak macam mana kan. Seterusnya kita pergi kepada option. Kita tekan saja kat keyboard options, enter. Option ni pada bahagian files ni kita boleh save. Bila kita dah buat satu model ni, kita boleh save dekat file ni. Cari automatic save file location. Dah ada warna biru ni, tekan browse. Boleh pilih lah dekat mana yang nak save kan, dekat dokumen mana, desktop ke, macam-macam boleh pilih je. Itu saja bahagian files ni, tak ada apa sangat. Seterusnya kita pergi pada display. Display ni kita tengok yang first kali, kita tengok dekat color term. Yang ni kita dark kan, yang atas ni dark. Kita boleh tukar kepada light. Kita tekan apply. Tunggu set. Dah jadi cerah, dah jadi warna putih lah. Bergantung kepada keselesaan individu tu bila nak buat AutoCAD. Bila dia kadang-kadang dia duduk kat luar kan, penuh dengan cahaya matahari, dia perlukan dia perlu nampak toolbar kat atas ni, perlu dia nampak dengan jelas lah. Kalau pakai dark dia tak nampak. Bergantung pada keselesaan. Kalau saya sekarang ni saya pakai term dark je lah. Kita kembali pada asal balik. Dah habis kat situ, kita pergi kepada color. Kat bawah ni color ni, tekan. Yang ni panggil yang nampak gelap-gelap sikit ni element. Kita boleh tukar color dia. Kita tekan kat sini, tukarlah kalau nak color apa. Contoh saya ambil warna kuning, tekan yellow. Nampak? Kita tekan apply and close. Tengok, dan memang agak cerah lah, boleh buat sikit mata lah. Tapi bergantung pada keselesaan individu. Ikutlah dia nak buat macam mana kan. Dia nak, kadang dia nak pilih warna magenta, ada minat warna magenta lah. Tapi macam saya buat warna biasa lah. Black pun boleh, white pun boleh. White boleh.
black pun boleh. Macam saya, kalau kita nak kembali kepada asal, kita tekan restore current element, tekan je, apply and close, dah jadi pada elemen asal lah. Seterusnya kita pergi kepada open and save. Bila kita dah habis buat kita boleh save as kat AutoCAD 2018 drawing di JWG ni. Kalau kita pakai AutoCAD 2022, AutoCAD 2021, AutoCAD 2020, maknanya AutoCAD 2018 kat atas, kita kena save dekat AutoCAD 2018. Tapi ada setengah orang atau setengah student dia pakai AutoCAD bawah 2018. Contohnya AutoCAD 2017, AutoCAD 2016. Dia tak boleh save kat AutoCAD 2018 lah. Dia kena save kat AutoCAD 2013. Maknanya AutoCAD yang tahun ke bawah paling latest. Kalau kita 2022 atau 2018 kat atas, kita kena save kat AutoCAD 2018. Seterusnya tak ada apa, kita pergi pada plot and publish. Kita nampak kat ni print, ni untuk print. Bila kita dah habis buat model dekat lukisan ke kat AutoCAD ni, kita boleh print lah ikut kesesuaian pada waktu tu kan. Kita nak print ikut apa, AutoCAD general high quality print ke macam mana lah, macam-macam boleh. Macam-macam boleh, bergantung pada kesesuaian pada waktu tu. Tak ada apa, kita pergi pada sistem. Tak ada apa sini, user preference. Kat sini macam units ni kita kena tentukan sebelum kita nak lukis atau kita nak buat model apa-apa. Kita kena tentukan customer tu nak apa, dia nak dalam bentuk inci ke, milimeter ke, sentimeter ke, macam-macam lah, feet ke, miles ke. Kita kena tentukan daripada awal. Ni boleh ubah. Seterusnya kita pergi pada drafting. Drafting ni auto snap marker size ni kita boleh ubah size dia, kecil ke besar ke, bergantung pada keselesaan individu. Ni pun sama, aperture size ni, dia besar boleh kecil, bergantung pada individu lah. Dia selesa, dia rasa kalau tak nampak buat besar, kalau dia rasa benda tu tak perlu, dia buat kecil je. Ataupun dia nak biasa-biasa, dia buat sederhana. Seterusnya kita pergi kepada 3D modeling. Tak ada apa yang ni, kita ada selection. Ni sama juga, pick box size ni kita boleh ubah besar kecil ke, besar kecil sederhana ke, bergantung pada kesesuaian. Grip size sama, besar kecil ke, mana-mana boleh. Seterusnya kita pergi pada profiles. Profile ni kita boleh tukar profile kita, maknanya kita boleh, kadang-kadang kita boleh hide profile kita, tak nak bagi orang nampak, kita tukar buat unknown ke apa ke kan. Ataupun kita nak pakai ikon lain ke, ikon baru ke, ikutlah, bergantung pada individu yang nak guna AutoCAD lah. Itu saja kalau berkaitan dengan orang cakap option. Seterusnya kita pergi pada layer. Kat atas ni kita nampak lukisan modifying object ni. Kita tengok lukisan ni, nampak ni dimension. Macam ni kita boleh hilangkan benda ni, kita boleh pergi tak nampak, kita cari kat sini di atas ni. Ni nampak ni, kita tekan ada button tepi ni macam button lampu, kita boleh on and off. Kalau kita tekan dia hilang, dia off lah. Kalau kita tekan balik, kita nak on, dia nampak, kita boleh nampak balik apa yang tertera yang kita lukis tu lah. Seterusnya kita nak buat layer. Kita nak buat layer baru, macam yang dalam lukisan ni, macam-macam warna kita nak buat. First sekali kita kena pergi buat dalam model baru. Kita pilih yang new nya, yang kosong ni tak ada apa-apa. Kita tengok je ni, layer ni kosong, tak ada apa-apa pun. Macam yang tadi, ini ada banyak lah. Kita pergi yang baru tadi. Layer dia kosong je. Macam ni kita nak buat layer baru. Kita tekan layer properties, tekan sini. Kita tambah, nak buat layer baru, kita tekan sini new layer, tekan. Tulis je nama kita. Betul, saya tulis nama saya Irfan. Enter. Lepas tu saya nak tukar color, tekan kat sini. Saya nak, contoh saya nak ambil warna biru lah. Saya suka warna biru kan. Tekan lepas tu contoh saya nak tukar yang line tu, saya nak tukar line putus-putus. Line putus-putus, tekan kat sini line type, tekan sini. Kat sini memang tak ada, kita tak boleh pilih apa-apa. Ini macam kata apa yang kita save. Kita nak cari line putus-putus tu, kita tekan dekat load.
load bentar sini. Okey, boleh pilih macam-macam. Okey, contoh saya ambil ni lah, dash 5. Okey, select. Okey, kita nak pakai, kita tekan 2 kali. Nampak ni kat sini kan, nak pakai yang putih tekan ni. Kalau saya nak pakai layer saya Irfan ni, saya tekan kat tepi kiri ni, hujung sini, saya tekan double click. Okey, kita tekan close. Okey, kita nak tunjuk macam mana line tu betul-betul, kita tekan kita buat line. Okey, tarik. Okey, tengok. Okey, jadilah. Tengok dia punya, saya punya layer sendiri Irfan warna biru. Itu saya nak buat line putus-putus. Okey, inilah kalau kita nak buat layer baru, kalau nak tambah lagi pun boleh, kita tekan layer property, kita tekan je add on lagi new layer. Itu saja kalau dalam layer ni lah. Seterusnya kita nak ambil sampel daripada apa yang kita dah download. Contoh kita nak ambil barang-barang dapur ke, barang-barang meja ke, kerusi kan, kita malas nak buat, kita boleh copy je daripada daripada add center ni. Okay, kita cari view. Okay, kat sini sebelah sheet set manager bawah ni ada 6 ni, yang bawah belah kiri bawah sekali dia tulis add center ataupun design center. Okay, kita tekan sini. Okay, ataupun kalau tak nak tekan situ, kita tekan terus kat keyboard add center. Okay, tekan enter. Kat sini kita cari sample. Sample kita cari NUS. Okay, kita tekan design center. Okay, sini macam-macam lah kita boleh pilih. Contoh saya nak ambil barang dapur, ini blocks. Contoh saya nak ambil putih ais. Okay, saya just buat keluar. Okay, kita pangkah. Alamak, silap. Kita tukar dulu yang biasa punya. Kita tekan center balik. Kita ambil tadi, kita tekan, kita slide je ni je. Okay, terpangkah. Dah dapat lah yang ni. Ini contoh. Jika kita nak move dia, kita move sini. Okay, atau kita nak rotate dia ke apa, tekan sini, kita rotate baseline ke. Okay, kita nak buat bentak tersengat ke macam ni kan. Okay lah, kita balik ke, dia gantung. Okay, itu dia ada sampel. Okay, seterusnya kita pergi kepada modeling 3D. Modeling 3D ni kita pergi kat bawah ni, workspace ni, kita tekan 3D modeling. Okey, sebagai contoh saya buat satu kotak. Contoh. Okey, seterusnya saya buatkan dia dalam bentuk 3D lah, nak nampakkan dalam bentuk 3D. Okey, buat lagi, saya lagi. Okey, ini contoh kita buat kotak tadi. Okey, seterusnya kita tekan press pull. Tekan, kita select objek. Okey ni, kita ambil kotak tadi, kita naikkan dia turun bawah boleh, kita naikkan dia buat kotak. Okey, dah jadi modeling 3D. Lepas tu kita nak cakap kita nak bagi tukar, macam kita nak buat bentuk realistik ke apa kan, kita pergi dekat 2D wire frame, tekan sini. Okey, boleh kita buat apa, shade of grey ke. Okey, jadi tengok, nampak. Okey, lepas tu kita boleh tukar apa-apalah, realistik ke. Macam ni ke, macam-macam boleh. Okay, ni ke apa ke.
Itulah dalam 3D modeling. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.